perlu membebaskan diri daripada semua hutang negatif. Dan kedua, mengumpul harta. Kurangkan hutang, tambahkan harta. Dan kita perlu hidup di bawah paras kemampuan. Maksudnya paras kemampuan. Kita mampu tapi hidup di bawah paras kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azman bin Haji Ayub, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Pusaka Alam Hikmah Universiti Teknikal Malaysia Melaka, ingin berkongsi sebuah buku bertajuk Misi Bebas Hutang, Zero Hutang 2.0. Buku ini ditulis oleh Muhammad Zulkifli Syafi'i dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 tetapi sudah melalui cetakan ketiga pada tahun 2019. Kalau kita lihat pada buku ini, dia mempunyai halaman sebanyak 214 halaman, dan ketinggian buku ni adalah 22 cm, tinggi dia 22 cm, dan kalau nak beli harga dia lebih kurang dalam RM20. Boleh didapati di mana-mana lah kedai buku, ataupun boleh dibeli secara online. Buku ini dia mempunyai ISBN iaitu 978 983 097 73 555. Buku ini dikategorikan sebagai buku tentang finance ataupun kewangan ataupun tentang pengurusan hutang. Saya menyentuh balik tentang pengalaman penulis ni. Penulis merupakan seorang yang memiliki chartered accountant yang diiktiraf oleh Malaysian Institute of Chartered MIA, dan beliau pernah bekerja sebagai internal auditor dalam industri insurans dan juga takaful. Dan kini sedang berjinak-jinak dan juga memberikan motivasi tentang simpanan emas. Selain daripada buku Misi Bebas Hutang 2.0, penulis pernah menulis dua buah buku terdahulu, iaitu Zero Hutang Bukan Mudah Tapi Tak Mustahil, dan juga Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Dalam menyentuh buku Misi Bebas Hutang, Zero Hutang 2.0 ini, buku ini ada 5 bab, iaitu yang pertama menceritakan tentang bagaimana prinsip ataupun mengurus simpanan. Yang kedua berkaitan dengan motivasi kewangan. Yang ketiga tentang pengurusan hutang. Yang keempat tentang strategi kekayaan. Yang kelima adalah penutup dan juga cadangan-cadangan lah daripada penulis. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan buku ini yang mana penulis menekankan tentang 7 prinsip simpanan. Maksudnya setiap orang bila mendapat gaji ataupun mempunyai pendapatan, mereka perlu memegang kepada 7 prinsip ini. Yang pertama, potong 10% daripada pendapatan setiap bulan. Maksudnya apabila kita mendapat gaji ataupun pendapatan kita pada setiap bulan, kita perlu asingkan 10% daripada pendapatan ataupun gaji kita tadi ke satu tempat lah, seperti bank ataupun amalan saham dan sebagainya, yang mana kita tidak akan menggunakan keseluruhan gaji kita setiap bulan. Itu sebagai satu langkah lah.
Kedua, kita perlu sulitkan kaedah pengeluaran simpanan. Maksudnya kita perlu letakkan di contohnya amalan saham di tabung haji yang mana dia tidak mudah dikeluarkan menggunakan kad. Jadi kalau kita rasa macam kita nak keluarkan duit tu susah, jadi kita akan tidak akan mudah mengeluarkan wang yang ada dalam simpanan kita. Yang ketiga, mulakan sekarang walaupun sedikit. Konsepnya, kalau kita tak boleh banyak, tak boleh 10%, kita boleh 5% pun tak apa, tapi kita dah mula menyimpan. Kemudian yang keempat, perlu mengasingkan segera bahagian simpanan. Maksudnya kita kata tadi 10%, 5%, kita perlu segerakan. Jangan kita tunggu sehingga kita dah berbelanja dan akhirnya baru kita nak simpan 10%. Tak mungkin. Mungkin kita akan menggunakan keseluruhan pendapatan kita tadi. Maksudnya kita perlu asingkan dengan segera. Apabila kita mendapat saja gaji, terus saja asingkan simpanan tadi. Kemudian cukupkan dana kecemasan. Maksudnya kita perlu ada simpanan untuk kecemasan. Maksudnya contohnya kalau kita ada insurans dan sebagainya, mana bila kita potong, kita adalah simpanan kita di situ. Tapi kalau kita tidak membuat perkara yang begitulah selain pada simpanan dalam insurans, potongan insurans dan simpanan kita, kita tidak akan membuat penyimpanan lah. Yang keenam, laburkan semula keuntungan simpanan. Contohnya bila kita simpan di dalam amalan saham atau mana-mana saham dan kita dapat dividen. Apabila kita dapat dividen, janganlah kita belanjakan keseluruhan tu. Dividen tu patut ditambahkan lagi penyimpanan tu tadi, digandakan. Kemudian yang ketujuh adalah ambil takaful yang betul. Maksudnya kita perlu ambil apakah simpanan ataupun pelan-pelan kecemasan yang bersesuai dengan kita lah. Buku ini sebenarnya sangat bagus, yang mana dia mengajarkan cara untuk menyimpan wang dengan betul, membebaskan diri daripada hutang, cara mengumpul harta dan menguruskannya dengan bijak, dengan cara berhutang tanpa bebanan hutang. Berhutang tanpa bebanan hutang dan perbezaan hutang positif dan negatif. Maksudnya kalau kita biasa menggunakan kad kredit, itu pun salah satu punca yang kita tidak boleh mengawal dari segi perbelanjaan. So macam kad kredit ni kita tak perlu gunakan, dan kita perlu tingkatkan simpanan. Penulis juga mencadangkan supaya kita membuat simpanan dalam bentuk yang lain seperti emas, yang mana nilai emas ni tidak akan berkurang atau menguncung, dia akan meningkat. Kalau kita lihat dari segi nilai wang ni, dia akan ada susun nilai dia lah. Tetapi jika kita membeli emas, mungkin secara berdikit-dikit, contohnya 1 gram, 2 gram, mengikut kemampuan kita, dan kita simpan. Dan bila kita simpan, apabila kita memerlukan dia sebagai modal dan sebagainya, kita boleh jual semula. Sebagai contoh di public gold. Penulis ni dia menggunakan public gold. Dia yang mana kita boleh berurusan dengan public gold, yang mana kita boleh beli dan boleh jual semula. Dan kalau kita lihat, kalau kita yang duduk di kota ataupun di bandar ni, boleh dikatakan serba-serbinya nak berbelanja. Jadi kalau kita tidak menyusun perbelanjaan kita, kita tidak akan boleh survive. Contohnya kita nak bayar pendidikan, hutang PTPTN, kos sara hidup kita, untuk anak, pendidikan anak-anak, perbelanjaan kita seharian, hutang kereta, hutang rumah dan sebagainya. Akhirnya hujung bulan kita tidak ada duit. So simpanan ini sangat penting. Penulis menyarankan supaya ambil 2 langkah. Yang pertama, perlu membebaskan diri daripada semua hutang negatif. Dan kedua, mengumpul harta. Kurangkan hutang, tambahkan harta.
Dan kita perlu hidup di bawah paras kemampuan. Maksudnya paras kemampuan. Kita mampu tapi hidup di bawah paras kemampuan. Bukan seperti mana kita dengar, hidup mengikut kemampuan. Di dalam buku ini penulis berkongsi cara dan strategi membina kekayaan dan juga memandu kita menjadi orang yang berharta dan bermatlamat dengan niat yang baik senari dengan nilai-nilai Islam. Beliau juga membuktikan bahawa orang-orang biasa juga boleh kaya dengan usaha sendiri, bukan dengan harta warisan ataupun harta karun. Okay, teknik dan strategi kewangan yang dikongsikan dalam buku ini mampu diaplikasikan semua orang asalkan ada keazaman untuk berubah. Tiada siapa yang dapat mengubah diri dan nasib kita kalau kita tidak mahu berbuat apa-apa. Okay, saya suka dengan apa yang penulis ni menyatakan bahawa orang kaya bukanlah mereka yang bergaji besar. Bergaji besar pun belum tentu kaya. Dan yang bergaji kecil belum tentu miskin. Betul, itu adalah cara masing-masing menguruskan kewangan. Okey. Buku ini disarankan sesuai kepada para siswaza, para graduan, mereka yang baru mencebur bidang pekerjaan. Jadi kalau tidak ada panduan, mungkin habis bulan akan habis gaji. Dan juga mereka yang ingin mengubah cara menguruskan kewangan masing-masing. Buku ni sangat mudah difaham. Dia punya tips-tips yang bagus. Saya nampak tidak ada kelemahan. Memang sesuai lah sebab ditulis pun oleh mereka ataupun penulis yang memang ada latar belakang apa nama ni, kewangan, pengurusan kewangan. Jadi inilah yang ditekankan jika kita perlukan kepada pom-pom satu hari nanti, iaitu peace of mind dan plenty of money lah. Maksudnya hidup biasa-biasa tetapi duit banyak. Inilah buku yang seharusnya kita